A'udzubillah syamina alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Summa amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan lagi satu peluang pada kita. Peluang keemasan yang dianggap lebih hebat daripada emas, iaitu kehidupan. Maka dengan kehidupan yang telah diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala, pastinya satu benda yang akan berlaku pada kita bila ada hidup, pasti ada mati. Bagaimana akan berlaku kematian pada kita, Allahu a'lam. Apapun kematian itu sangat dahsyat, pedih, sakit, yang tak terhingga dikhabarkan kepada kita bagaimana kematian itu berlaku. Seolah-olah macam kulit kita dikoyak daripada isi. Bukan takat koyak sikit, tapi koyak seluruh badan. Begitulah terpisahnya jasad dan ruh, yang ada 40 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 15 tahun. Dikoyak kulit untuk tanggalkan daripada isi kita. Itulah kematian. Moga-moga Allah mempermudahkan urusan kematian kita nanti, fa insya-Allah bi husnil khatimah. Baik. Muslimin yang dirahmati Allah, peluang yang ada ini, marilah sama-sama kita mencari diri kita. Sebenarnya mengaji, menuntut ilmu, sebenarnya mencari diri, bukan nak cari salah orang. Tambah-tambah bila kita masuk dalam bab mengumpat, hasad, dengki, dalam bab kemasyarakatan, kita lebih mengaji untuk kita kenal diri kita. Itu sebab ulama kata, lagi banyak kita mengaji, lagi tawaduk kita, lagi rendah diri kita. Ataupun dalam pengibaratan, lagi mengaji, lagi rasa bodoh. Orang hak logik faham, lagi mengaji, lagi pandai. Tak. Sebenarnya lagi mengaji, lagi kita tahu kata kita tu tak erti. Ada lagi yang kita tak tahu. Ya, betul ya. Ada lagi yang kita tak tahu, yang kita duk kata kita tahu, rupanya kita tak tahu kata kita tak tahu. Muslimin dirahmati Allah. Betul? Betul. Tambah-tambah kalau kita duduk dalam satu ruang yang baharu, kita tak pernah mengaji dalam hal-hal agama. Rupanya solat kita selama ini hanyalah semata-mata taklid buta. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Allah tanya dekat Nabi SAW, tidakkah kamu lihat orang yang mendustakan agama? Siapa yang dustakan agama? Orang yang solat tu. Siapa tadi? Orang yang tak bagi, tak tolong atau tak ambil tahu hai anak yatim. Disebut dalam surah tersebut, orang yang solat tu orang dusta, orang pembohong. Dia tak mengaji pun, bab-bab mayang yang dia tahu dia buat ya. Tak ada ilmu pun. Sahun, yura'un. Apa maksud yura'un? Nak menunjuk aja, kata dia rajin. Jadi di sini ini kena ada dalam diri kita ilmu, satu ilmu lahiriah.
ilmu luar iaitu syariat, ilmu batiniyah, ilmu dalaman iaitu tasawuf. Supaya kita tidak menjadi orang yang rugi. Ngaji bab syariat, tahu sah batal, bagaimana perbuatan, lepas tu tahu hati, aku ni hasad tak, aku ni riak ke, tak, aku ni ujub tak sah. Sebab kena tahu definisi, ta'rif setiap apa yang ada dalam penyakit hati kita. Baik, terus kepada kitab kita Bahrul Mazi, masih dalam bab mengumpat. Kalau dan kita masuk dalam bab hasad, dengki. Masalah yang ke 200 253. Okey. Mengkhabarkan kepada kepala orang-orang yang memerintah akan orang yang di bawah pemerintahan. Okey. Tak apalah, hari kita bincang nak kenal kat siapa tak tahu. Siapa jadi ayah pun kena rasa, siapa jadi ketua rumah dia kena rasa, siapa jadi tok pengulu dia kena rasa, siapa jadi tok imam dia kena rasa, siapa jadi pemimpin dia akan kena. Okey. Wa qala musannif rahimahullahu taala anhu, kata pengarang kitab ini Syekh Idris Al-Marbawi, ambil daripada hadis, kitab hadis tersebut nama dia Mukhtasar Sahih At-Tirmizi, himpunan Imam Tirmizi, Abu Isa At-Tirmizi himpun hadis-hadis. Lepas tu disyarah dalam bahasa Arab, syarah balik hadis tersebut. Nama kitab tersebut Tuhfatul Ahwazi, syarah dalam bahasa Melayu, nama dia kitabnya Bahrul Madhi. Moga-moga Allah mengampuni dosa Syekh ini. Moga-moga Allah mengampuni dosa kedua ibu bapanya. Moga-moga Allah mengampuni dosa guru-gurunya. Moga-moga Allah mengampuni dosa muslimin muslimat umumnya. Amin ya rabbal alamin. Tafi'u bihi ila darain. Mengkabarkan kepada kepala orang-orang yang memerintah akan orang yang di bawah perintahnya, tidak menguruskan kerjanya secukupnya dengan sebab ia bukan orang yang mustahak memegang kerja itu atau orang yang jahat. Tak layak kerja tu, tak layak jadi pemimpin, maka boleh tak pi kata? Boleh. Okey. Pasal apa? Pasal dia tak reti urus. Tapi bersyarat, bukan boleh pergi kata pompang tanpa ada bukti, tanpa ada sebab, tak boleh. Dalam kitab Penawar Bagi Hati, yang ni kalau ni duduk yang pertama, pemimpin yang zalim, maka boleh ditegur dengan cara. Ataupun dia ni orang yang jahat, angkat orang jahat ni akhir zaman memang ada lah, sebut oleh Nabi SAW. Maka mengkhabarkan yang demikian itu harus mubah, harus boleh. Sebagai kata Imam An-Nawawi di dalam Syarah Muslim, supaya dibetulkan oleh kepalanya akan halnya dan tidak terpedaya kepalanya itu akan ini rupa menguruskan kerjanya dengan elok. Sebab apa? Kena tingkatkan prestasi, jauhi kontroversi, melodi. Okey. Bila hampir tak boleh tegur, maksudnya dia ada kuasa veto lah. Hampir tak boleh tegur bermaksud dia boleh buat apa sajalah. Boleh ditegur. Okey. Tapi nak tegur tersebut, tegur hak yang satu tu dah, mengumpat lah tu. Tapi diharuskan hak tu saja, jangan duk pergi tambah-tambah hak lain. Apa yang sedang berlaku hari ni, yang fitnah yang sedang diwar-warkan, masalah dia kecil lah, tapi dia main habis. Anak beranak dia, keturunan dia, habis semua kena. Tak ada kena-mengena pun. Yang tu yang nak diharamkan. Masalah 254. Mengkhabarkan orang dengan nama yang keji, adakah harus? Kita duk pergi habaq, nama dia nama buruk, gelaran buruk-buruk, boleh atau tidak? Bahlul. Bahlul tuan-tuan tahu siapa dia? Apa dia maksud dia? Kita duk kata Bahlul ni bodoh lah, kan? Sedangkan Bahlul ni apa dia? Seorang wali Allah di Baghdad. Panjang ceritalah. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, jikalau sekiranya seorang itu terkena nama yang roya ngakap, ringkak ataupun capik. Ringkat, bukan ringkak, ringkat kan, cuek,
cuek jalan cuek kan. Okey ataupun capik kecepih ataupun bular mata bulak ataupun botak kepala. Buat slow tak apa. Okey dah bukan botak dari luah. Dari luah tak apa, tapi jangan ambil bayang sampai hatang ujung dari ni, dia ambil bayang kata ni dah lah. Okay. Ataupun dogol lah, ataupun juling, ataupun rendeh kendah katik, atau buta, atau kudung atau lainnya, nescaya harus diberitahu dengan namanya serta sifatnya. Man mana? Man capik. Boleh tak? Harus. Kalau tidak orang tak kenal. Man belambok lantaman nilam. Man mana? Oh, mula nak kata kat orang. Adalah. Sebab nak kenal dia tu seorang yang ada pun. Kalau tidak liqab tu tak sampai. Duk hak mana ni? Alah dia ada 2 biji mata tu lah. Mau ada 2 biji mata. Dia nak habak atau cengkuih. Tak berani. Takut kena perambat balik. Duk isi tak jadi kerja. Boleh memberitahu namanya serta sifatnya, dan haram disebut sifatnya itu dengan niat. Kalau niat memang botak dengan buat mata juga. Kita kata lah mana? Lah botak. Selu. Botak. Kata dekah loh, memang niat nak kata kau orang lah tu rasa je kan. Nah kalau kata dia tu seorang yang hitam, kata mana ni hitam orang penuh mulut-mulut tu, tu nampak sangat kata-kata kat orang. Okey, martabatnya dan meleceh-lecehkannya niat tu. Allah tengok tang niat tuan tu. Tetapi jikalau boleh memperkenalkan dia dengan lain daripada sifatnya yang terkenal itu, maka ialah lebih aula. Walaupun dia hitam, tapi dia pandai menjahit. Sebut hak jahit tu. Walaupun dia tak segak, tapi dia pandai masak. Sebut hak masak tu. Walaupun dia pandai yang ni, walaupun dia ada kelemahan tang ni, sebut kelebihan dia, cari kelebihan dia. Pasal apa? Dia pandai cari pot mengai. Contoh bila hak yang lemah tu sudah cari je lah, cari hak tu. Mesti ada juga kita ni tuan-tuan, di sebalik kelemahan seseorang, Allah Ta'ala akan bagi satu kelebihan. Kelemahan itu disebut-sebut, maka orang akan nampak kelemahan tersebut. Hari ni kita cuba sebut kelebihan, maka kelebihan itulah masyhur padanya. Faham? Pasal apa orang duk jajar nama dia yang tu? Sebab semua pakai duk sebut yang tu. Cuba ubah balik. Nabi SAW panggil dekat Abu Jahal apa dia? Jahal apa maksud? Bodoh. Memang bodoh pun. Nabi panggil Abul Hakam, yang bijaksana. Nabi terbalikkan balik. Ya Abul Hakam, wahai bapa yang bijaksana. Nabi tak panggil Abu Jahal. Abu Jahal ni kawan baik dengan Abu Lahab. Abu Lahab ni dia kawan baik dengan Abu Sufyan. Depa ni hak sebut dalam Al-Masad tu lah. Apa dia Al-Masad? Tabat siada Abi Lahab wa tab. Okey. Nabi terbalikkan, ambil cari hak yang apa dia yang lebih. Muslimin yang dirahmati Allah. 255 masalah menyebutkan seorang yang berterang-terangan jahatnya. Memang jahat sungguh lah. Memang nama apa ada reward 100,000 nak panggil nak cari dia. Memang orang tahu kata jahat sungguh. Jahat sungguh. Jahat loh, penuh mulut kena sebut. Seperti berterang-terang ia minum marak. Terang-terang. Dia kan reti takut apa. Dan berterang-terang ia berjudi. Dia pergi spot toto terang-terang. Kita pun tahu ya juga. Berhenti dulu, duduk kedai makan kat Ayah Kondo dulu. Duduk kira-kira api lah kan. Kita tahu lah, kita duduk tengok ni geng ni kan. Dia main tengok apa tak tahu.
Ni terang-terang ni. Masuk buat tato. Nyong itu. Oi, terang-terang. Berjudi. Sekiranya disebut di hadapannya akan jahatnya itu, tiada ia benci. Kita kata, oi, kaki judi ya. Awak. Hai. Dia bukan ada masalah pun. Kan? Kaki minum arak pun kata, oi, hang ni nak jadi ahli neraka. Awak. Ada aku susah duit hang. Wah. Okey, baik. Tiada ia marah, maka boleh disebut dikata si Anu itu tadi minum arak. Si Anu itu tengah berjudi. Si Anu itu tengah mengejek-ngejek orang. Dia suka kaki ejek orang. Lepas tu bila kita tegur pun, awak, kalau aku kata ada nak ni ripih yang hang punya ni, oh, dia tak kisah. Maka boleh kata real ke dia balik. Dia ni memang kaki ni, dia ni memang kaki ni. Tapi sebut tu saja sebagai report. Bukan nak hong kau orang. Report. Tolong faham balik apa perbincangan kita bab mengumpat ni. Hanya bab nak selamatkan orang. Hanya bab tanpa niat untuk mempelecehkan dia. Tapi kalau dah sampai satu tahap, dia buat pun dia tak herankan orang, maka yang tu pun sebut kesalahannya, sebut kesalahan saja. Agak-agak moga-moga orang dah tak berkawan dengan dia, orang pulaukan dia, so dia berubah. Kan? Okey, terus. Masalah 256. Mengumpat itu datang ia daripada 8 sebab. Dia mesti mai daripada 8 sebab. Sebagai kata Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin begini. Pertama, diumpat akan dia kerana hendak menghilangkan akan marah dirinya, yakni apabila orang yang mengumpat itu ada marah di dalam hatinya akan orang yang diumpatnya, maka ia pun mengumpatnya kerana memuaskan hatinya. Itu tujuan orang mengumpat. Dia tak puas hati dengan kau tu. Dia punca daripada hasad dengki. Itu dia mengumpat. Dia tak dapat kerusi. Tak faham tu dah. Tak apa. Contoh je lah. Nama tak naik. Mai hak tu, maka dia mengata. Diulang-ulang akan keburukan tadi, diulang-ulang akan pembohongan sampai lekat di hati orang. Tu dia. Pertama. Pasal apa punca orang mengumpat? Yang pertama dia, pasal dia ada masalah. Dalam hati dia ada masalah. Yang kedua, menurut perbuatan kawan-kawan dan bersuka-suka dengan dia menyebut-nyebutkan kekejian orang. Saja seronok. Seronok nak ikut orang. Orang kata, dia pun pakai kata. Seorang mula habis semua pakai kata dalam kelas. Kan? Kawan tu dia rajin ambil nama orang. Dia betul. Orang bagi kat dia jadi pengawas. Orang bagi kat dia jadi ketua kelas. Dia ambil habis. Hak orang tu gerak sikit pun dia ambil nama. Tulis nama. Toleh belakang. Sekali lagi aku nak bagi kat cikgu. Ada buat ajar macam tu dulu. Okey. Okey ya. Mangkit berjalan, dia tulis nama, bangun berjalan. Saat lagi cikgu masuk, dia nak bagi. Pasal cikgu mesyuarat. Kita pun tak beza, balik-balik tengok tu dia sekajang hang bagi kat aku. Awak kawan hang tak ada, nama hang tak ada. Hang tak buat ke? Okey, baik. Lalu dikata orang, dah orang pekat ni, orang berkata kat dia, gila pangkat. Kawan ni pun kata. Lepas tu dah semua pekat kata, dia pun hak yang tak ada kena-mengena, hak tak mau nak kata pun kata sama. Kerana mengikut jejak langkah kawan-kawan. Hei kawan-kawan, dalam cerita apa? Sajan Hasan ke? Yang Sajan Hasan kena dengan Jin Samsudin tu. Jin Samsudin sebenarnya dia tahu watak siapa masa budak tu. Dia panggil kawan-kawan dia. Sekali dengan hak yang hak jadi jahat, jadi baruah tu lah. Kata kutuk ni, dia kata, buang. Dia kata, hei kawan-kawan, ada orang takut ni. Kan? Nak bagi kutuk pun tu lah. Tu cerita dia, contoh. Baik. Okey. Bersuka-suka dengan mempertawa-tawakannya dan bertolong-tolong mendatangkan keji atas kata keji lagi. Dah kata satu, kawan ni tolong tambah. Kena 60 orang, 60 Ajinomoto mau duk ada. Kawan tu pun sampai drop, depress, bunuh diri. Contoh, kan?
Orang pakat duk kata asal dia satu lah. Lepas tu pakat semua pakat duk kata saja seronok. Kau tu sampai jadi kemurungan, gila seorang-seorang lah. Tentu gantung diri. Jaga. Okey, baik. Yang ketiga, diumpat, ni punca-punca mengumpat dan apa penyakit dan orang yang suka mengumpat. Diumpat kerana ada rasa dalam hatinya akan orang yang diumpatnya itu. Jika tidak ia dahulu mengumpat mencacinya, pasti ia dahulu mengumpat pula. Kalau aku tak kata kat dia, dia kata kat aku dulu. Habis aku kata dulu kat dia. Sebelum dia kata kat aku kata dulu. Nasib baik dia kata, kita pun kata balik lah. Dia pun tak boleh sampai tak dan kata apa. Boleh tahu tu. Sebelum dia kata, biar aku kata dulu. Dia kata. Hatu lah. Puan dia hatu lah. Tengok kau tu nak bangkit, dia bangkit dah. Aku tahu nak kata kat aku. Lah orang mengata pula dah. Aduh. Hatu puan dia yang mengata kat orang mengumpat tu. Yang keempatnya, orang yang mengumpat itu mau lepas dirinya daripada barang yang dikejinya langsung diumpatnya. Dia nak tutup kekejian diri dia, dia buka keji orang. Tiba-tiba orang dapat kesalahan dia. Awak dia, tu yang duk buat tu tak apa pun. Duk kata aku duk minum marak. No, yang duk berzina, yang duk tak tutup aurat berlambak ustaz weh. Nampak? Dia nak tutup, bukan nak tutup kemaluan dia. Tutup memang dah tutup dah lah. Dia nak tutup aib dia. Kemaluan pula dah. Dah nak buat jana kedanaan hak tu. Dah kalau berani, tunjukkan keberanian. Kalau takut, tunjukkan ketakutan. Maka kalau malu, tunjukkan. Tak, pasal dia takut ni, maka dia buka habis. Sebelum orang kata, hang ni tak mayang ni. Dia kira kita tak mayang. Tu. Tak buka, tak tutup aurat tu. Dia akan buka balik habis orang. Jangan ada panggil macam tu. Sebab dia nak tutup aib dia, dia buka aib orang. Langsung diumpat dan disebutnya orang yang bersifat dengan barang yang kejinya. Seperti dikatanya, bukannya aku berkata si anu jahat. Muhammad yang mengatakan. Ni satu lagi. Dia nak kata, bukan aku kata, dia yang kata. Dia pun kata. Dia tak tahu kata dia kata tu, kata orang kata, dia kata-kata. Pakai-pakai dia mengata. Pun hak tu juga. Orang kata hang ni mengata ke orang kan? Bukan aku kata. Dia yang kata. Tu hampa bicari sampai dia punca dia. Seminggu dah duk cakap habab tu ya. Cuba bicari sampai dia punca dia. Tak, masalah dia apa yang kita dengar stop kat kita ya, cukup. Jangan jadi kita pula pembawa lagi. Kalau betul tu betul lah juga, tapi mengumpat ni betul tapi orang tak suka dengar, maka tu mengumpat. Berhenti tak kat kita dah. Kalau kata ada 10 orang beratok, orang awal sekali kata kan macam tu, dia sebut hang tolong habaq orang kedua betul lah sikit, orang ketiga kuih lari dah, orang keempat kuih lari, sampai tang 10, sampai kat 7 dia berhenti tak menghabaq apa. Adakah orang ke-8 dengan ke-9 akan tahu? Tak tahu, terberhenti kat dia, maka permainan tu tamat. Faham? Betul. Tapi bila orang kata ni yang kata ke orang, dia nak tutup kata dia kata ke orang tu tadi, dia kata. Betul hang tak kata ke? Aku tak kata. Oh, clean. Muslimin yang dirahmati Allah. Kelimanya, mengumpat itu kerana ia mau megahkan dirinya. Dia mengumpat kerana dia nak peleceh ke orang lain. Diumpatnya orang yang lain, ia pun berkata, aku bukannya macam si anu tu, bodoh. Aku bukan macam dia, bodoh. Aku cerdik sikit pada dia. Aku pandai ngaji sampai darjah 6. Darjah 6 dulu pandai lah tuan-tuan lah. Sekolah Melayu, lepas tu sekolah orang putih pula, tapi tak peraya, Jepun serang. Tu yang aku kerja jaga lembu lah. Tang mana pun sembang megah mau, nak angkat kemegahan dia akan peleceh orang ni supaya orang nampak dia ada ilmu kan. Oh, Imam Syafi'i tak reti, oh ulama dulu tak reti. Awak hang reti sangat ke?
Hang boh baris Quran pun tak betul. Baca pun Arab pun tak kerti. Oh, kuan nu tak kena, kuan ni tak kena, ulama nu tak kena. Ulama hampa ya betul ke? Ha, ulama kami betul. Faham tak? Pompang lah ni duk masuk dalam ni geng Pak Wahab ni. Orang lain mau tak kena, depa saja yang kena. Nak buat selawat dia kata sesat, yang dia duk heng boleh. Buat bubuk suara tak boleh. Buat talqin dia kata kuburiyun. Apa dia? Pemuja kubur. Lalas depa pun ambil gambar kat kubur juga. Hak tu bukan kuburiyun. Hak tu ambil gambar dengan kubur nama dia. Dia tu bodoh. Dia tu tak mengerti. Kerbau cucuk hidung. Kata kerbau cucuk hidung lah. Ikut ulama dulu muhung-muhung orang mereka tu. Okey tak? Yang keenam, mengumpat ia sebab dengki. Sebab dengki, hasad akan orang yang diumpatnya itu. Sebab dia ada perasaan dengki. Sebab tu dia mengumpat. Dia macam had nombor 1 tadi. Seperti dikatanya, apa guna dihormatkan orang yang rupa itu? Ayah, hampa duk hormat sangat dia tu pasal apa? Sebenarnya dia dengki. Pasal kuan tu ada nama sikit. Ini banyak dalam ustaz-ustaz pun dah jadi macam ni. Saya pegang asatizah. Malam saya lepas jawatan tu. Jangan segera hormatnya. Saya nak beritahu, saya bukan lagi pengurusi asatizah Langkawi. Saya lepas dah. Saya lantik adinda saya Ustaz Termizi sebagai memegang. Saya pegang 3 tahun dah hak tu. Penat pasal apa? Ustaz sama ustaz pun berdengki. Bila kau ni kena panggil banyak sikit pergi kuliah, kau ni mula bunyi. Alah, dia mengajak kau reti pula dah. Hak tu hang reti awak hantar mengajak. Ustaz sama ustaz. Ya, disebut oleh kitab dalam kitab Fatih Yakan. Terjemahan kitab tu bahtera kehidupan. Bahtera kehidupan tu macam tu lah. Sama-sama orang cerdik pandai pun ada masalah. Sebab apa? Sebab dengki je. Tiba-tiba tengok ustaz tu dapat habuan banyak. Orang bagi hak ni, orang hadiah hak ni, orang hadiah hak ni, SIG bagi. Orang dia bunyi macam-macam lah kat belakang. Bodek lah apalah. Cerita lah kan. Cerita contoh. Kan. Dah saya kata balik, kalau nak macam tu, tuan-tuan kena tinggal dunia. Biar dunia ligan kita. Saya pegang macam tu. Aku tak mengejar dunia. Lama dah aku duk kejar, tak dapat pun. Ligan tak dapat. Anak ke mana, apa ke mana, sampai tak dan ni loh. Lah ni biar dunia ligan aku. Aku ngajak bagi orang faham. Bila orang faham, orang seronok beribadah. Orang akan doa kat aku. Bila orang doa kat aku, semoga boleh kesenangan dalam diriku. Bahagia tu maksudnya orang faham. Jadi seorang guru, bila anak murid faham, bahagia. Tu je, bukan suruh jadi PhD, doktor ke apa. Tak, tengok orang faham, duk hangguk. Mau kita cakap, tak cakap pun dia hangguk dah. Tu kira bagus lah. Kita apa seronok. Hatu nama dia bahagia. Tak ada lah. Tak ustaz, macam mana ustaz? Kereta rosak lah. Oh, tadi bayang dah. Sentra bocor, steering. Selesai bagi. Tuan-tuan, satu ya kata Abu Ahsan Ash-Shazli, seorang ulama tarekat Ash-Shazliyah, wali Allah. Orang tanya dia, orang tengok rumah dia macam istana. Orang tanya apa dia tu? Zuhud. Ya tuan guru. Dia kata, aku tak kejar dunia. Dunia duk ligan aku. Bila orang bagi, aku ambil lah. Jangan jadi kufur nikmat. Orang nak bagi emas, mai. Kan? Takkan kita nak tinggal saja kot. Yang tu maksud dia. Yang hak duk ligan dunia ni, dia akan cemburu, dia akan iri hati. Muslimin yang dirahmati Allah, nak boleh teratu pun tuan-tuan, ayak mata berbelah tahun. Ayak mata terus nak boleh yang tu pun, sabarlah. Kita kadang-kadang sabar, ahli keluarga kita belum tentu. Duk tak faham. Belum tentu faham. Okey, muslimin yang dirahmati Allah, sama-sama ustaz, sama-sama pegawai, sama-sama ni pun tengok ada nak penjatuh kawan-kawan. Terus sebab apa? Sebab megah. Keenam, seperti dikatanya, yang keenam ni masuk dah tadi, sambung lagi.
Apa guna berkawan dengan orang yang rupa itu buruk? Hai, rupa buruk tapi kawan ramai. Hang yang hak segak, seorang pun tak kenal nak kawan dengan hang. Kan? Jadi merak dia segak tak mana kembang pun, siapa nak berkawan dengan dia? Baik jadi gagak balik, sekumpulan yang merata. Okey. Kotor dan miskin dan sebagainya. Dia miskin, dia kotor pun kawan-kawan dia ramai yang sayang kat dia. Hang yang bersih, hang yang segak tadi ada orang nak kawan? Tak ada. Maksudnya dia dengki dengan kau tu. Ebit liu. Kan? Ustaz Ebit liu. Dia buat apa pun ada orang yang tak puas hati. Saya pun tak tahu siapa orang tak puas hati kat dia. Takat tu ya nak? Habis takat tu ya. Dah bawa contoh lain kata pula. Kita bawa Ustaz Ebit liu dah. Muslimin dirahmati Allah. Ketujuh, mengumpat itu kerana mau suka, tertawa lalu disebut. Dah tak tahu nak buat apa, sejam lebih dah. Kata kat hang, kata kat aku. Koh gelak. Itu jadi maharaja lawak. Dia kalau seorang stand up comedy, dia tak jadi. Dia kena ada partner. Hang kata kat aku kata kat hang. Hak yang pendek kata hak gigi jongang, hak gigi jongang kata kat pendek. Lalah juara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Muslimin yang dirahmati Allah. Tapi kena gasak sungguh lah, kena tahan. Kata kat aku, jadi bahan, orang panggil membahankan kawan-kawan. Tu pun mengumpat lah untuk ditertawakan. Si Anu itu capik, kata koh gelak. Kadang-kadang tak capik pun, kadang-kadang dia tuan-tuan tengok kerana nak bagi lawak sanggup jadi pondan dalam cerita tu. Sanggup cakap macam pondan kerana nak kata kat pondan. Ada satu hamba Allah ni nak kata kat Sajjad, dia pun sama-sama buat parodi macam Sajjad. Okey. Bila bercakap cukup herot mulut dan dengan langkah matanya macam mata kerbau. Betul. Saja sebut tu nak bagi orang gelak lah. Tengok kepala dia bercakap. Tengok kepala dia cakap. Tengok. Dengan mulut herat, dengan mata duduk gitu. Lepas tu ronggah gelak. Dah tak tahu nak buat apa. Ia pun tertawa berdekah-dekah. Koh. Kan? Dia ada dalam satu grup dalam kampung ke, di rumah kenduri ada hak seorang buat palawak ni. Tengok dia cucuk bagi orang latah lah. Orang ni orang gelak lah. Marwah melatah ni tuan-tuan. Saya nak pesan lah orang hak kuat melatah ni buat golok nang. Pergi mana pun buat golok. Orang tak berani lah cucuk dia sikit kan. Cucuk takik. Maka dia bukan 302. Dia tak ada niat apa. Dah ada gagah pergi jolok apa siapa. Heran nak bagi seronok. Allah, jerakah kuan tu sampai di punya bersilat. Seronok ke hampir terang tu. Muslimin yang dirahmati Allah. Ke-8, last. Mengumpat itu kerana memperlecehkan dan ejek-ejek main-main. Hak tu je. Kita tengok balik semua yang ke-8 ni ada tak dalam diri kita? Ada. Kadang-kadang kita tak tahu nak buat apa dah. Sunyi sepi ya kampung kita. Mai kita buat bahan sikit. Dia jadi kerja. Perang. Maka kontroversi lah sikit kampung kita. Muslimin yang dirahmati Allah. Bab maja'a fil hasad. Apa dia hasad? 257. Kena tahu nah, apa itu mengumpat bila datang dalam hati kita, dalam niat kita dan sebagainya. Kalau tak mau binasa amalan kita, maka istighfarlah lebih baik. Sebab ilmu akan scan dulu. Awal sekali terlintas dalam hati kita, itu kejahatan. Adakah kejahatan itu terus dikira sebagai dosa? Tidak. Disaring dengan lintasan kedua iaitu ilmu. Tak boleh tu. Tu hasad tu. Tu mengumpat tu. Maka yang ketiga akan astaghfirullah. Tapi kalau tak ada yang kedua dan yang ketiga, maka datanglah yang keempat. Dia terus kata, barulah dicatat sebagai dosanya. Biasa kan?
Kita duk nampak lama dah benda ni, kita duk baca lama dah benda ni. Tiba-tiba mai duduk dalam surau, dalam masjid, tengok-tengok, sungguh dia mai hitam, parut, kurus. Ni mesti mak ganja, ni mesti kalau tak curi hak gini aku cakap. Dia mai dah lintas lah hati tu. Aku ni duk seuzon kat orang. Tu bukankah itu ilmu hak kedua tadi? Astaghfirullahalazim. Apa tak? Kena ada ilmu hati, kena ada saring yang kedua. Hak yang pertama tu memang semua akan ni. Hak pertama, sekali mata memandang dia terus ke hati. Tak macam tengok hak segak. Oh, segak dah. Oh, astagfirullah. Kalau kebulok sangat nak menikah, pergi tanya keluarga dia. Dia payah sangat. Ni dok main mesti boleh kat aku, mesti boleh kat aku. Tak boleh cara baik, aku buat cara jahat. Bunyi pun mula. Okey. Muslimin yang dirahmati Allah, itu sebab orang tak bagi tunjuk anak dara perempuan kat orang. Sebab dia akan jadi fitnah ataupun sihir. Dia panggil penyakit ain. Ingat elok-elok nak. Ni, dalam Facebook, dalam apa, jangan duk tunjuk sangat. Penyakit ain tu ada. Kadang-kadang orang tak buat pun. Kalau kuantu yang tengok tu dia ada saka. Saka dia pula jenis saka automatically niat dia, jaga. Tengok-tengok tidur tak boleh pasal apa? Rupa-rupanya bukan orang hantar, sebab penyakit ain. Pasal hang duk tunjuk sangat dalam Facebook. Tiap-tiap hari dalam story. Kita pun nak tengoklah story adik-beradik kawan-kawan, tak ada lalu hadiah pula dah. Kita takut orang perempuan marah. Duk tengok gambar wang pula. Ya, dalam story kita duk tengok kawan ni duk post apa dia apa-apa. Dia lalu mai bergerak, habis lompat satu pula bergerak. Mai tang gambar dia bling-bling pipi, bintik-bintik. Haram tak segak pun. Kan? Hak tu aplikasi handphone ya pun. Kan? Lepas tu mai kena hak yang ada ain, hati dia tak betul dan sebagainya. Silap-silap penyakit. Kalau budak pula ain juga. Takut umur sebian. Apa dia umur sebian? Satu jin yang suka kacau budak. Anak kalau lahir mula tak usah duk ambil gambar, tak usah duk post lah. Bagi cukup matang umur dia apa semua, ditahnid dia apa semua, sampai buat kenduri apa semua, setahun lah kita kata. Barulah nak hambak kata ni cucu. Ni duk pakai gelang pink lagi. Dah bukan gelang pink tu lah. Duk pakai gelang pink bersalin tu. Ambil dah gambar muka. Ada hak yang dia tengok-tengok dia senyum dia. Senyum-senyum. Tentang budak tu di sana teriak dah. Ada penyakit ain dia panggil. Dia ni dengan jin link. Sekok lagi nama Kuk. Link Kuk. Ada nama dia. Itulah kata. Dia penyakit ain. Kalau ada siapa-siapa yang beramai dengan hak jenis tengok pun dah jadi dah. Jadi tak ketahuan gitu. Kerana tengok ya tu dia panggil penyakit ain. Kita tengok dia pun kita macam tak apa nak ni ya. Penyakit ain dia tu ada. Ada dalam masyarakat, memang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So jangan duk tunjuk sangat perempuan ni, gambar-gambar ni tak usah duk tunjuk sangat. Dia akan main satu benda lain yang kita kadang-kadang tak nampak. Muslimin yang dirahmati Allah. Okey, baik. Boleh lagi kah? Boleh bila? Ketahuilah kiranya saudaraku, dengki itu maknanya, apa maksud dengki? Okey. Sat lagi kalau dia mai dalam hati, hak lintah pertama, itu tak berdosa lagi. Hak tu yang kata Allah tidak mencatatkan dosa baginya, hanya terlintahlah hati kalau dia tak buat lagi. Sebab lintasan hati tu ada banyak step. Maka yang kedua ni kena ada ilmu. Apa maksud dengki? Dengki itu maknanya mencita-cita hilang nikmat orang yang didengkinya. Selalunya hak yang dengki ni dia mesti berkaitan dengan kemegahan, berkaitan dengan dunia. Dia menega jadi, kita pun menega tapi tak jadi, maka dia main dengki tadi. Alah, manrem lah tu. Alah, bomo lah tu. Alah, tu dengki lah tu. Kalau ada, saya bukan nak kata kat orang lain, kata hak diri kita ni, kalau dia lintah macam tu lah, itulah dengki. Kalau kita tengok orang lain dapat nikmat, kita tak dapat, snap tu jaga-jaga. Kan? Kawan beli handphone 7,000, hak boleh teropong beli hidung, lentok pergi ke dia lah. Tapi
Orang hak yang syukur nikmat Allah, dia tak ada sifat dengki. Tapi orang hak duk kejar dunia ni lah, orang hak suka kuat berdengki, dia tak dapat. Tu tengok maksud dia tadi, apa dia? Maknanya mencita-cita hilang nikmat orang yang didengkinya. Apa dia nikmat yang dia dapat? Kalau boleh tak dapat kat dia, biar dapat kat aku. Hancur hak dia, binasa hak dia, semua dapat kat aku. Orang macam ni, orang yang tak terima redha dengan takdir Allah. Allah takdirkan dia dapat, bukan hang. Allah takdirkan dia dapat bini segak, bukan hang. Tapi ada hukum tuan-tuan, kalau kita tahu kita tak segak, dapat bini segak, hukum dia makruh. Tak sekufu, dia jadi fitnah. Orang akan panggil Beauty and the Beast. Mau kalau hitam dengan putih pula, orang akan panggil tak cicak. Mau tak cicak, zebra. Maka dia akan jadi buah mulut orang. Maka makruh hukum dia. Dia dalam bab kufu. Kaya, sama kaya lah. Miskin, cari hak kita adalah tu sekufu. Atau juzuk ketiga ada dibincangkan. Juzuk kedua dalam bab kufu. Okey, baik. Sebab apa? Dia akan wujud hasad dengki. Okey. Bermula dalil yang menunjukkan atas haramnya. Haram ni apa dia? Buat berdosa tinggal dapat pahala. Haram. Siapa buat dapat dosa, tempat dia neraka. Buat dapat dosa, tempat dia neraka. Nama dia haram. Hang buat benda haram, tempat hang neraka. Pasal apa? Pasal dosa. Tapi kalau hang tinggal benda haram, hang dapat pahala, tempat hang syurga. Hang nak mana? Senang. Tahu tak hukum tu haram? Tahu, tinggalkan. Tahu tak kata hukum tu wajib, kena buat, hang tinggal berdosa balik. Dua tu faham istilah hukum, kita akan buat insya-Allah. Masalah duk tak faham situ. Hang tahu tak kata judi haram? Haram. Dia tahu, tak tahu kata judi tu haram. Bila kita tahu kata haram, benda tu berdosa. Bila tahu kata berdosa, benda tu neraka. Maka bila kita tinggalkan, dapat pahala. Simple ya, tapi masalah dia, saya tak reti. Kalau reti pun dia tak boleh. Nafsu dia nak judi juga. Mau pantang nampak nombor kereta ustaz ni, dia kira nak pergi toto ya. Aduh. Muslimin dirahmati Allah. Mau kalau terbalik pula lagi dia seronok. Dia kilas nampak tu, tengok. Nyacak RM50. Muslimin yang dirahmati Allah. Okey, pasal apa yang dikatakan haram? Ialah sebagai hadis yang telah dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi. Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqata'u wa la tadabaru wa la tabaghadu wa la tahasadu. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Anas bin Malik, dia ni khadam Nabi, pengkhidmat Nabi daripada kecil sampailah Nabi wafat. Katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan berputus kasih sekalian kamu, jangan putus silaturahim, jangan sesekali putus. Taqata'u maksudnya jangan kamu putuskan silaturahim. Dia kerana tanah sekangkang kerapak tinggal, Allah, jangan putus silaturahim. Ambil faraid. Faraid kata dapat, faraid kata tak dapat, harnyihlah seorang-seorang. Kan? Berkelai dah, laki tu mati lama mana dah. Adik tu tak mau bagi ke cerita Velfire. Tahu tak apa. Lah pergi ambil faraid tu. Nak tak berani tolak. Ya tu je. Siapa yang tolak faraid, dia tolak hudud Allah, syariat Allah. Maka hukum dia dosa. Dan jangan berberi-beri belakang sekalian kamu. Jangan duk kelih-kelih belakang kalau jumpa. Jangan duk kelih-kelih belakang. Oh, nampak-nampak. Oh, lari dah. Nampak-nampak lari dah. Okey, lebih pada tak ada permit lagi nah. Nampak-nampak. Lari mata lebih pada bangla tak ada permit lagi. Hai kawan, Malaysia sama Malaysia tu. Kan? Jangan ada sikap macam tu. Dan jangan berbenci-bencian sekalian kamu. Jangan tanam sifat benci. Mula pada mengumpat tadi, jangan tanam sifat benci. Dia jahil, sayang kerana dia jahil, berilahkanlah ia ilmu.
Dia jahat, sayang kata. Mana tahu kok dengan usaha kita dia jadi baik. Hidayah Allah bukan kita boleh tahu. Try lah buat macam mana pun. Ni mau tengok-tengok anak tak dapat A, benci je. Dia dapat C pun bawa lah PKFC juga. Ni seolah-olah macam ni, Allah tak mau langsung. Mana tahu esok hak nak basuh berak kencing kita, hak tu. Hak mana hak jadi doktor, hak mana jadi engineer, hak mana tak dan balik. Nak urus kita. Jaga. Jangan benci. Benci tu jangan simpan langsung. Dan jangan berdengki-dengkian sekalian kamu. Tahasadu. Yang ni seorang ini mencita-cita hilang nikmat taulannya. Dia cita-cita bagi nikmat yang kawan tu dapat. Kalau tak dapat nikmat dia tak dengki. Ni pasal dapat tu yang dia dengki tu. Begitu juga taulannya mencita-cita hilang nikmat taulannya, kawannya. Dapat kereta baru, beli kereta baru. Alah tak apa hari. Accident lah tu. Accident lah. Itu. Nampak? Muslimin yang dirahmati Allah. Anda doa kejahatan buat dia buat apa? Tak apa hari lah tu kena COVID-19 lah tu. Kena loh. Kita ni kalau boleh tolak bala, dia ada minta lagi bala. Okey, muslimin yang dirahmati Allah. 258. Saya bagi cukup 50-45 lah. Dengki itu bagaimana hakikat dia? Sebenar-benarnya dengki itu macam mana? Dan misalnya, contoh dia. Jawab, sebenar-benar hakikat dengki itu ialah sakit hatimu memandang saudaramu dalam nikmat. Dalam nikmat dunia kalau kita tengok rasa sakit ya, itulah dengki. Tengok orang duk puji dia, pasal tak puji aku. Itulah dengki. Tengok dia suara sedap, pasal aku ni tak sedap. Lepas tu duk pakai saja nak pergi pelingkuk kawan tu, pergi bubuh sesuatu dalam air minum dia. Itulah dengki. Kan? Kawan tu baru beli kereta baru. Dia pun duk siram pokok bunga dia. Siram keliling kereta tu. Terkena. Hai dalam hati tu. Kereta beli pula dah. Kawan tu tanam pokok sirih, dia pun nak bela kambing. Faham ke tak? Kawan tu kata dah tak ada PKP ni, kita tak apa tanah ada, kita buat produk sirih lah kot, kita tanam sirih berapa junjung boleh lah jual benda ni. Aku pun nak berniaga ke? Nak berniaga apa? Aku pun nak membela apa? Bela kambing. Mau kalau dia buat kandang tak bagus, dia lepas merata. Lepas tu kambing dia makan siapa? Makan sirih kawan tu. Dengki tu lah, tak percaya. Itulah penyakit orang Melayu kita. Muslimin yang dirahmati Allah. Tak boleh langsung dapat apa dia habuan pada kawan. Dia tak boleh. Dia tengok dia kira siap. Yang kawan tu pun pandai nak pergi menunjuk pula dah. Aduh, huluk masalah ni dia punya doa dah. Dia selok tudung dan bersebak dada depa duk kata kat kita ni dia punya turun mai hak patu kerak. Lantak pi kalau kita tak rasa, dia takkan menunjuk Dia takkan tunjuk kalau kita sendiri tak rasa dengki. Hak duk menunjuk kalau semua buat tak layan, lama-lama ada dia nak menunjuk dah. Tak ada. Hilang ayat tu lah. Yang hak jadi pasal apa? Duk dengki. Lagi kau tu dengki, lagi dia tunjuk. Lagi dia dengki, lagi dia tunjuk. Lagi buat pi pula kod memot. Tak ada kod memot bazigar. Habis lala berhutang laki dia duk garu kepala botak habis-habis dah. Punca dia dengki ya tu. Yang laki tak tahu lah geleng kepala nak kena bayar kereta pula dah ni. Ni mula dah ni. Ni kata nak kereta ni, nak kereta ni. Dia kata ada orang sebelah. Tadi macam hak tadi, mau duk salah kau orang. Orang sebelah ada beli. Tu yang cik pun minta abang beli. Ya abang beli buat apa? Mau salah kita. Sekian, terima kasih. Duh, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah. Kalau kita tahu kedudukan kita, kita tahu kemampuan kita, kita tahu ukur badan kita, baju kita, kita tahu. Jangan dia pergi ukur baju kita di perdunia. Memang besar lah. Muslimin yang dirahmati Allah. Okey.
Sakit hatimu memandang saudaramu di dalam nikmat serta berkata-kata hatimu. Hati terlintas berkata, nantilah, tidak pun aku ambilkan aku. Tidak pun biarlah sama-sama tak dapat. Kan? Tuan-tuan tengok tak dalam IG, dalam apa-apa. Kau ni nak tunjuk kekayaan, kau ni pun nak tunjuk lah. Tapi point mereka kata mereka nak menega. Yang datuk ni pun nak tunjuk kak. Yang datuk tu pun nak tunjuk kak. Yang datuk ni kita dah tengok apa berkeli. Aduh. Masing-masing nak tunjuk kekayaan sambil nak tunjuk produk. Lalah kena perambat ayat tu lah. Tak apa, tak faham pun tak apa. Tapi saya nak bagi contoh ya. Okey. Maka dengan pengenalan ini jadilah dengki itu dua macam. Yang pertama, berdengki namanya iaitu dengki seorang akan seorang. Seorang dengan seorang. Yang kedua, seorang dengki, seorang tidak. Hak tadi seorang sama seorang. Datuk ni buat produk dia. Hak Datuk Lembek ni pun daripada produk juga. Hak ni Datuk Gemuk. Sama-sama duk lawan dengki. Produk ni peleceh produk tu. Kata kat aku kata kat hang. Kan? Yang hak seorang ni pula dia seorang dengki, yang kau ni tak ada relax ya. Tak ada apa pun dia menega dia. Dia ni seorang ton tu yang kena perambat keluar dari kedai. Lah kena 2 juta zaman ambil hang. Melaka. Aduh, tak tahu minta habis buang lah. Malu kat bangsa lain kelaku kita. Orang lain ada, Cina apa semua ada klaim macam tu. Ada bangsa lain berjadi macam tu. Tak ada pun. Kita ni dengki kuat sungguh. Tak boleh tengok lebih sikit lah. Upgrade gear pun. Bukan upgrade rumah. Kan? Motor EFI gear apa tu EFI? Gear 4 lah. Dia upgrade jadi 5. Tu pun dengki. Allah. Aduh. Kawan tukar tayar sotong pun dengki. Heran orang Melayu ni lah. La ilah. Kawan bubuh lampu biru lah. Saya lampu dia kuning, bubuh lampu biru pun dengki. Tak heran ke tuan-tuan? Upgrade sikit color kereta pun dengki. Bubuh rim sikit, asal dulu 13 lah tukar 15 pun dengki. Loh. Cuba tengok dia pergi ke dia ada banyak bulan, bukan aku. Boleh tahu tu Muslimin dan dirahmati Allah. 259. Okey, lagi 4 minit kira tuan-tuan. Dengki sama dengki itu banyak jatuh ke atas manusia. Dengki sama-sama dengki. Hang dengki kat aku dengki kat hang. Hang dengki kat aku tu cukup banyak. Juga dinamai orang yang berdengki. Inilah orang-orang yang berdengki. Hang dengki kat aku dengki kat hang. Seperti 2 orang yang bersaudara, maka berberi-beri pusaka di antara keduanya. Tiba-tiba seorang daripadanya ada cukup tamak dan dengki. Kan? Abdul Wahab dengan Abdul Wahab duk kira harta dalam negeri, terlupa luar negeri. Kan? Sama-sama mereka. Ini tidak adil. Bunyi pun dah bahagi-bahagi sengak. Kau ni boleh rumah lah. Tak apalah. Kata hatinya, sama-sama mereka, baiklah aku ambil yang elok-elok. Ia pun dengan keras mengambil banyak. Hak yang tamak tadi, abang tu lah. Siapa dia? Haji Asmadi lah nama dalam tu, apa dia tau. Atau mengambil yang bagus-bagus. Hak mana hak pak tinggal sampai 15 juta pound sterling tu, hak tu milik abang. Yang sulung punya apa. Mau boleh ke dia? Tak boleh. Hang sulung ke, hang bongsu ke, faraid, dia tetap satu pedua. Baiklah, aku ambil yang elok-elok, ia pun dengan keras mengambilnya yang banyak. Atau mengambil yang bagus-bagus. Di dalam itu dilihat oleh saudaranya yang seorang itu akan halnya. Maka syaitan pun masuk menggoda dan memberi sakit hatinya kepada saudaranya yang demikian itu. Dia dapat sama banyak, tapi pasal apa dia dapat ke ulu mana atas gunung Jokai orang dapat. Mau pi jalan.
Kadar kira sama, tapi muar pergi jalan. Yang aku muar atas gunung raya, muar depan tu. Dan suruh aku bertenang dengan jin. Kata. Yang hang semua duduk pergi jalan. Okey, contohlah. Hatinya pun berkata, nantilah, tidak pun aku dapat lebih daripadamu. Tidak pun biar harta itu pilih, yakni binasa. Pulah pawaw lamha. Apa dia kata? Pulah pilih, yakni binasa. Biar harta tu binasa, siapa pun tak dapat. Senang macam tu. Ia pun lalu berusaha pergi kepada lawyer. Lawaw yara. Jangan silap baca nah. Ai panggil lawiak pula. Lawaw yara dalam hak Jawi. Betul tak? Lawaw, lamwaw yara kan. Ai kata pi lawiak apa? Telajak pi pada kandang pula sekali lagi. Lawaw yara. Lawyer. Maka pergilah kepada lawyer. Maka apakala dilihat oleh saudaranya, bila jumpa Sulaiman akhlaqan. Oleh saudaranya yang tamak itu, kerana saudaranya sepertinya ia pun sakit pula hatinya, seraya katanya, tidak aku beri, pasti aku yang mau lebih. Jika tidak dapat seperti kehendakku, biarlah aku binasa dan harta itu pun binasa. Tu dengki. Tu adik-beradik tu. Ia pun dengan bersungguh-sungguh hati berusaha pergi kepada lawyer dan kepada hakim dan kepada siapa-siapa yang menjadi talam dua muka bagi mencapai kehendaknya itu. Kerana nak niat juga, dia nak juga yang tu. Dia nak AM tu juga. Tak kenapa dia nak buat juga. Lepas AM apa dah? Hingga pada akhirnya timbul sebagai pepatah orang tua, kepal pecah. Apa dia ni? Kapal pecah you yang kenyang. Ikan you yang kenyang. Apa pun tak dapat, biar kita pecahkan kapal ni. Hang pun mati, aku pun mati. Sampai tahu tu. Adik-beradik, ya. Siapa pun tak dapat. Yakni awak dua bersaudara berputus-putusan kasih dan berbenci-bencian, dan berhabis-habis harta diboroskan, diberikan akan dia kepada orang yang lain. Pasal apa? Dia sanggup guna harta peninggalan warisan mak pak dia tadi kerana nak penjatuhkan abang dia tadi. Lala kena jual di pasar market sekali dengan Kasim Pantolan. Nasib baik adik tu pandai pergi jumpa Sulaiman akhlaqan. Harta di luar negeri Ismet ulam raja. Tiba-tiba nasib baiklah boleh tebus balik, ambil balik. Tu pun syarat kena kahwin. Tu pun kahwin lepas belakang pula. Sedangkan Nabi kata jangan beri belakang. Terpaksa Sarimah dengan ni pun bagi belakang. Tidak luang pun tidak luang. Janji niat menjatuhkan apa dia mak nispu nama apa tu. Niat nak jatuhkan ada juga. Punca dia apa dia? Harta. Punca dia dengki. Punca dia hospital. Oleh kerana hang sebut hospital, hang dapat rumah ni. Kalau hang tak sebut tak apa. La ilaha illallah. Okey nah, kita ambil kebaikan cerita tu sebagai, kita jangan tengok Piramli ni jahat dari segi apa dah. Kita tengok daripada orang yang mati, orang yang dah mati ni tuan-tuan. Carilah kebaikan dia. Cari, selidik kebaikan dia. Apa dia yang pernah dia buat? Jangan duk cari dah. Orang yang dah mati tu sudah timbul dah lah. Fitnah atas dia. Dia artis ke, dia apa ke, dia mati. Cari kebaikan, ada tak dia sedekah? Cari kebaikan, ada dia tolong anak yatim. Cari. Jangan duk pergi cari hak yang kejahatan ni itu, keburukan dia. Sudah, jangan. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Cari, ada tak Piramli ada pernah buat? Ada. Ni cerita-cerita yang kita boleh buat pengajaran pada kita. Okey, baik. Habis takat tu dulu. 260 nanti kita sambung balik dalam bab dengki tadi. Hak tadi dengki sama dengki. Hak yang nanti minggu depan insya-Allah dengki dengan orang yang tak balas dengan kedengkian. Okey, takut tu saja tuan-tuan. Minta ampun, minta maaf kalau ada terlajak terkasar bahasa, terlajak bicara. Yang baiknya daripada Allah Subhanahu wa taala, segala keburukan itu daripada diri saya sendiri tuan-tuan. Saya minta ampun, minta maaf. Aqulu qauli hadza
wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ila siratikal mustaqim. Allahumma ja'alna minan najihin wal faizin fid dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna mutaba'ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.